Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa thumma ila arwahi شيخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفضل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Adapun setengah daripada barang yang wajib bagi Rasul itu ialah 3 perkara. Jadi kita ni telah pun selesai dah kismul awal. Kisim yang pertama dalam ilmu akidahnya, iaitu bicara tentang ketuhanan dan sifat-sifat ketuhanan. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita mula nak masuk pada kisim yang kedua dah kita. Iaitu bicara tentang kenabian atau dipanggil nubuat atau kerasulan, risalah dan nubuat kita kata. Yang ni sifat-sifat yang mesti ada kepada diri para anbiya dan mursalin. Itu ada beberapa sifat yang wajib kita ketahui. Itu wajib kita ketahui. Supaya yakin kata apa yang dibawa datang oleh para nabi, para rasul tu ialah betul benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu tidak orang panggil mempunyai syak zan di dalam hati kita, tidak. Maka kerana tu wajiblah kita kena mengetahui
sifat-sifat yang mesti, yang wajib pada diri anbiya dan mursalin. Baik, kalau gitunya bila kita sebut kata nabi ni dia ada definisi dia lah. Tuh dia nabi dengan rasul ni dia ada umum khusus dia. Sebagaimana dibawa datang definisi di dalam kitab-kitab Arabnya, alim ulama kita sebut an-nabiyyu bermula nabi, insanun manusia, zakarun laki-laki, hurrun yang merdeka. Bila sebut kata insanun artinya terkeluarlah selain daripada manusia. Bila sebut kata insanun mesti nabi itu ialah manusia, bermakna selain daripada manusia itu tidak dibilanglah di dalam perbahasan kita ni. Walaupun di sana ada orang panggil rasul di kalangan para malaikat, tetapi tidak dibahas tepat ni, bukan. Jadi an-nabiyyu di sini bermula nabi itu ialah insanun manusia, zakarun laki-laki. Bila sebut kata zakarun laki-laki bermakna perempuan tu terkeluar, tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan nabi itu ada di kalangan perempuan, itu bukan qaul yang rajih, bukan qaul yang mu'tamad di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Itu qila, beberapa pendapat qaul yang dhaif. Beberapa pendapat qaul yang dhaif. Tu zakarun hurrun merdeka, berarti tidak ada di kalangan para nabi, para rasul ni ialah hamba seorang manusia, tidak ada. Uhiya ilaihi, diwahyukan kepadanya, kepada seorang insan laki-laki yang merdeka tadi itu, bisyara'in, dengan hukum syariat, wa illam yu'mar bitablighihi, dan jika sekalipun tidak disuruh dengan menyampaikan dia hukum syarak. Kalau disuruh menyampai pun itu dengan makna menyampaikan kepada umat, saya ini ialah nabi, supaya umat tu ihtiram, menghormati. Fa in umira bitablighihi, maka jika diperintahkan oleh Allah Ta'ala bitablighihi, dengan menyampaikan hukum syarak tersebut, Allah Ta'ala perintah kepada seorang laki-laki yang merdeka tadi itu supaya menyampaikan hukum syarak tersebut, summiya rasulan, maka dinamakan seorang nabi itu juga ialah seorang rasul. Jadi setiap nabi belum tentu rasul, tiap-tiap rasul sudah tentu nabi. Maka sebab itulah para alim ulama kata fakullu rasulin nabiyyun, maka tiap-tiap rasul tu ialah nabi. Fakullu rasulin nabiyyun, maka tiap-tiap rasul tu ialah nabi. Jadi tidak ada seorang rasul yang tidak jadi nabi. Bila dia tu rasul, pastilah dia nabi. Gitu. Fakullu rasulin nabiyyun, maka bermula tiap-tiap rasul tu ialah nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan, dan tidaklah tiap-tiap nabi itu ialah rasul. Tiap-tiap nabi belum tentu rasul, tapi tiap-tiap rasul tentu nabi. Itu ingat baik-baik, ini asas i'tikad, pegangan kita, supaya kita tu tidak mudah disesatkan oleh mana-mana manusia yang menyesatkan. Kerana kita di akhir zaman ni sungguh pelik lah kita. Orang ni nak mengaji benda hak betul ni tak minat. Macam kita duk mengaji ilmu tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah, sifat 20 atas jalan Asy'ariyah Maturidiyah, tak minat demo. Tuh ni hak duk mengaji pagi ni, hak duk tengok 18 orang ni. Turun pula dah 17 orang. Duk main tu turun pula 16 orang. Hak 16 orang hak turun, hak ada sekali pun duk tengok ni boleh tentu lagi duk ada kitab belakang depan dia ni. Tu tengok. Tapi kalau ajaran sesat ni ya Rabbi, pakai mimpi ya. Tak ada kena mengaji kitab apa, tak ada kena beli kitab, tak ada kena mengaji sungguh-sungguh, faham agama, mengaji nahwu, sarah, ilmu-ilmu alat yang lain, belajar kitab, fiqh, tauhid, tasawuf, tak ada kena belajar, pakai mimpi ya. Waktu ramai pengikut
Oh, ramai pengikut. Siap kena rigak tu. Demo derma pula pengikut ni 80,000 boleh. Oh, hebat. Nah, tu hebat orang mengajar ajaran sesat. Akhir zaman ni susah. Orang mengajar hak betul ni susah jadi. Nah. Orang tak minat mana. Berapa kerat yang minat. Hak tu yang mudah kena menyesatkan orang tu. Tu dulu ada hak mengaku Rasul Melayu. Ada pengikut tu mocik-mocik hak bodoh-bodoh kat ikut dia kata saya bukan nabi, saya rasul. Tengok kalau kita mengaji asal i'tikad ni Allah dia ni habis bodoh. Berapa bolehnya mengaku dia ni rasul tapi tidak nabi, padahal kita mengaji fakullu rasulin nabiyyun. Nak lagi ke mana? Maka tiap-tiap rasul tu ialah nabi. Tak ada seorang rasul pun hak tidak nabi. Bila sebut kata dia rasul, pasti dia nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan, itu ada. Tu dan tidaklah tiap-tiap nabi tu rasul. Iya. Ada hak nabi bukan rasul, iya sungguh. Macam ada Nabi Daniel, Nabi Samuel, itu. Nabi-nabi yang tidak rasul tu ada. Tapi rasul yang tidak nabi itu tak ada. Tiap-tiap rasul pasti nabi. Tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Ini penting kita ingat. Nisbah di antara nabi dengan rasul. Kerana di sananya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad tu ialah bapa pada seorang laki-laki di kalangan kamu. Ini bukanlah Nabi Muhammad tu manusia biasa seperti kamu. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia tu ialah utusan Allah. Wa khatamal mursalin. Wa khataman nabiyyin. Bukan wa khatamal mursalin disebut dia. Maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tu. Bukan wa khatamal mursalin. Allah Ta'ala tak kata wa khatamal mursalin. Allah Ta'ala kata wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi sekalian para nabi. Betapa orang panggil ayat Al-Quran ni i'jaz. I'jaz maknanya melemah ke orang panggil orang yang nak melawani Al-Quran. Allah Ta'ala tak kata wa khatamal mursalin. Allah Ta'ala kata wa khataman nabiyyin. Inilah i'jaznya Al-Quran. Antara lain Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad tu ialah penutup bagi sekalian Nabi. Jadi bila Nabi Muhammad tu penutup bagi sekalian Nabi, maka tidak ada dah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ada orang yang nak mengaku diri dia tu Nabi atau Rasul. Kenapa? Kerana tiap-tiap Rasul tentu Nabi. Itu. Cuba kalau Allah Ta'ala kata walakin Rasulullahi wa khatamal mursalin. Akan tetapi Nabi Muhammad tu ialah Rasulullah wa khatamal mursalin, dan penutup bagi sekalian Rasul. Maka sah sahaja setelah Nabi Muhammad tu ada lagi Nabi, tapi tidak Rasul. Karena Nabi Muhammad hanya penutup bagi sekalian Rasul. Maka ada tak Nabi yang tidak Rasul? Ada. Maka sebab itulah i'jaznya Al-Quran. Allah Ta'ala kata Nabi tu penutup bagi sekalian para Nabi. Maka Rasul-Rasul pun tertutup juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa dia boleh mengaku dia tu Nabi atau Rasul. Tiba-tibanya ada di kalangan orang Melayu ni yang mengaku saya ni Rasul tapi bukan Nabi. Nampaklah jadi bodoh dia. Setara tu bodoh pun ada pengikut rakyat weh. Setara tu jahil pun ada orang pengikut. Pelik. Jadi susah akhir zaman ni nak ni. Jadi hak betul ni tak ada pengikut orang mengajar akidah, mengajar fiqh, tak ada pengikut pun sikit-sikit gitulah. Tapi kalau mengajar apa hakikat, mengajar orang panggil hak pelik-pelik ni lah, nak orang hilang ni konspirasi. Duk cerita Dajjal umur lebih banyak ingat Dajjal pada ingat Allah Ta'ala. Tu ramai pengikut orang berakhir. Tu. Dia tak ada erti ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk mengikut Dajjal dah sambil-sambil tu.
Jadi tak ada siapa dia boleh mengakulah dia ni rasul tapi bukan nabi, tak ada. Saya rasul tapi saya bukan nabi. Mana ada lagu tu? Kerana tiap-tiap rasul tentu nabi. Tiap-tiap nabi itu belum tentu rasul. Gitu dah. Baik. Kemudiannya tidak disebut dengan yakin dalam Al-Quran berapakah orang panggil rasul. Tidak disebut dengan apa jumlah yang tepat. Tak ada dalam Quran yang tak sebut 313 ke, tak ada. La yu'lamu adaduhum alal yaqini, tidak mengetahui bilangan mereka itu rasul di atas yakin. Wal mazkuru asma'uhum fil kitabil azizi 25, hanya dalam Qurannya disebutkan nama mereka itu rasulnya 25, jadi 25 orang rasul. Jadi 25 orang rasul ni wajiblah kita kena kenal. Kalau ingat lebih baik. Tak ingat pun tak apa. Sekira-kira orang tanya Zakaria ni siapa? Nabi lagi rasul. Sah. Nah. Tu Syuaib ni siapa? Nabi lagi rasul. Sah. Walau nak bilang tak ingat, tapi kalau orang tanya tu tahu. Sah dah. Jangan orang tanya, "Hey, nak Zulkifli ni siapa?" Tak kenal saya. Kufur. Jangan main. Nah, Daud ni siapa? Ikut Pak mana pula? Berdosa dia tu. Kufur boleh jadi. Mesti dia kena kenal. Daud, Nabi lagi Rasul. Sulaiman, Nabi lagi Rasul. Tu barulah orang panggil sah iman dia dengan para Nabi dan para Rasul. Baik. Itu sebagai mukaddimah lah, kerana kita ni terlalu ringkas. Dia tidak sebut dulu orang panggil Nabi Rasul tu siapa, jadi terpaksa kita kena sebut sikit-sikit supaya tidak terkejut gerak orang panggil dari sini. Baik. Kemudian kita sambung. Adapun setengah daripada barang, ini setengah daripada sifat. Barang sini kena kepada sifat yang wajib bagi rusul itu. Yang wajib bagi rusul. Jadi wajib di sini dengan makna tidak boleh berpisah daripada para rasul. Tu wajib di sini dengan makna tidak boleh pisah, tak boleh becek. Kalau ada kitab tu boleh dhabit lah. Wal muradu bil wajibi huna, atau wal muradu bil wujubi huna, dan bermula maksud yang dikehendaki dengan kata wajib di sini. Mana di sini? Huna, di dalam perbahasan sifat rusul ni. Wal muradu bil wajibi huna atau wal muradu bil wujubi huna, dan bermula maksud yang dikehendaki dengan kata wajib di sini. Mana di sini? Yang ini di dalam perbahasan sifat-sifat rusul alaihi wassalatu wassalam. Maksud yang dikehendaki di sininya adamu qabulil infikaki bin nazari syar'i. Adamu qabulil infikaki, ketiadaan terima infika. Infika ni mana becek. Becek ni terpisah. Terlepas, terpisah. Ketiadaan terima, tak terima. Adamu qabulil infikaki, mana tak terima becek, tak terima pisah. Perkara tersebut, barang tersebut, sifat tersebut daripada diri Rasul, diri Nabi, bin nazari li syar'i, dengan sebab tilik pandang dari segi syarak. Tu bin nazari li syar'i, dengan kerana tilik pandang dari segi syarak. Itu makna wajib di sini. Tu wajib di sini dengan mana tak terima nak becek, tak terima nak pisah, nak hilang, tak boleh. Tu makna. Jadi adapun setengah daripada barang, yang ni adapun setengah, banyak. Sebab tu dia kata setengah tu bukan hak ni je, banyak lagi. Tapi hak wajib dibilang dengan secara tafsilinya ini setengah daripada hak wajib dibilang dengan secara tafsir, hak yang akan sebut ni.
Adapun setengah daripada atau setengah daripada itulah menunjuk kata daripada tu min li tabai. Sebab tu yang mari setengah. Adapun setengah daripada barang, yakni adapun setengah daripada sifat atau perkara yang wajib yang tak boleh diceraikan. Yang wajib yang tidak boleh becek, ada muqabulil infikaki. Itu mana? Tu. Adapun setengah daripada adapun setengah daripada barang, yakni adapun setengah daripada sifat yang wajib yang tidak boleh terpisah, gitu. Yang wajib dengan makna ada muqabulil infikaki bin nazari syar'i. Dengan makna apa? Barang yang wajib, yakni sifat yang tidak boleh terima berpisah daripada Rasul dengan sebab tilik syarak. Itu. Tu bagi Rasul itu ialah 3 perkara. 3 perkara, 3 barang, 3 sifat. Tu. Jadi wak mari 3 ni mengikut di atas jalanan Imam Abu Mansur Al-Maturidi lah. Dia mengikut di atas jalanan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi ingat-ingat sama-sama, Imam Abi Mansur Al-Maturidi di dalam sifat-sifat ketuhanan, Imam Abi Mansur Al-Maturidi dan para alim ulama yang mengikut jalanan Imam Abi Mansur Al-Maturidi yang dipanggil dengan Maturidiyah ni, mereka ni membilang sifat-sifat ketuhanan ni lebih daripada 13 sifat, yakni hingga kepada 20 sifat. Bahkan lebih lagi pada tu pun ada. Hingga masuk sifat idrak, sifat takwid, kaunuhu mukawwinan, kaunuhu mudrikan. Pendek katanya dalam bab sifat ketuhanan itu mereka bila lebih daripada Asy'ariyah. Asy'ariyahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan pengikut-pengikutnya, ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dipanggil Asy'ariyah. Mereka bilang orang panggil sifat-sifat ketuhanan tu secara tafsili 13 je. 13. Kemudiannya di dalam bab kerasulan, kenabian, itu pun juga menjadi perselisihan di kalangan imam di antara Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Mana? Iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam bab sifat kerasulan, kenabian, beliau dan para pengikutnya membela dengan sedikit saja. Mana? 3. Siddiq, amanah, tabligh. Seperti mana yang disebut dalam kitab kita muzakarah ni. 3 je. Adapun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikut ya, ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang dipanggil Asy'ariyah, sifat kerasulan tu dibila dengan lebih pula. Secara tafsilinya dibila dengan lebih. Mana? Iaitu 4 sifat kenabian kerasulan. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jadi kaedah ni ingat semuanya gini. Asy'ariyah sikit pada membela sifat ketuhanan, banyak pada membela sifat kerasulan. Maturidiyah banyak pada membela sifat ketuhanan, sikit pada membela sifat kerasulan. Ingat gitulah. Pada i'tikad sama je, bilang je berbezanya. Nanti kita tengok sama kok mana dah bila 3 nak jadi sama dengan 4 lagu mana. Ya ada wajah sama tu. Jangan duk kata lain jangan. Bila aja 3 tapi i'tikad 4 juga. Macam Asy'ariyah lah, bila aja 13 tapi i'tikad 20 juga. Gitu. Baik. Jadi nampaknya di sini Syekh Ahmad Syekh Muhammad pengarah kita ni Syekh Muhammad Syekh Zainul Abidin Ibni Muhammadil Fattani ni di dalam kitab ni beliau mengikut bagi jalanan Imam Abil Mansur Al-Maturidi lah. Kerana dia kata apa? 3 perkara, 3 orang panggil sifat-sifat yang mesti yang tidak boleh becek, tak boleh pisah daripada para nabi, para rasul. Tu mana 3 perkara ni?
Nak bila dengan secara tafsili dah ni. Nak bila dengan secara hurai satu persatu. Pertamanya daripada 3 perkara dia panggil sidqun. Tu siddiq. Nah, sidqun. Apa makna siddiq? Apa makna sidqun? Nah, kalau dalam kitab Arab dia kata wa yajibu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalamu as-sidqu, dan wajib pada hak pada diri orang-orang yang jadi utusan bagi Allah Ta'ala tu alaihimus salatu wassalam, wajibnya apa? As-sidqu, oleh benar. Dah. Sebab dia kata arti sidqu, benar mereka itu rusul alaihimus salatu wassalam. Benar. Apa makna benar? Benar ni kod Melayu lah. Arab panggil sidqun, Melayu kata benar. Makna benar tu apa kita nak i'tikad? Ni baru nak menyata makna. Bermula makna benar itu ialah bermula makna benar itu ialah muwafaqah. Muwafaqah makna berbetul. Kena. Itu. Kena. Lu orang Kelantan kena. Muwafaqah khabarnya kena cerita dia muwafaqah khabarnya, khabar mereka itu akan barang yang pada Allah Ta'ala. Akan barang yang pada Allah Ta'ala ni artinya apa Allah Ta'ala tahu apa Allah Ta'ala tahu dan apa Allah Ta'ala buat. Berdua lah. Barang yang pada Allah Ta'ala tu ialah apa Allah Ta'ala tahu dan apa Allah Ta'ala buat. Kenapa? Karenanya Allah Ta'ala tahu kata para nabi dia tu tak dusta, satu hal dah. Kemudian apa para nabi dia sapa tu memang begitu jugalah Allah Ta'ala buat. Sebab tu dalam kitab-kitab yang lainnya disebutkan orang panggil as-sidqu tu. Apa maksud as-sidqu? As-sidqu huwa mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Tu mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Mutabaqah, benar-benar ni makna muwafaqah, kena mutabaqah, berbetulan khabarihim, cerita-cerita mereka itu. Apa hak mereka mari royak pada kita umat ni, kena sungguh lil waqi'i, dengan realiti hak berlaku. Tu makna waqi', realiti hak berlaku lagu tu para nabi rasul cerita. Itu dia panggil benar. Dah. Sebab itulah khabar yang tidak boleh diihtimal dusta ialah khabar Allah, khabar Rasul. Tak boleh diihtimal dusta. Adapun khabar selain daripada Allah Rasul, seumpama khabar daripada saya sendiri, walau ustaz sekalipun, taklah orang panggil boleh diihtimalkan benar atau dusta. Sebab tu ulama kata al-khabaru ma yahtamilu sidq wal kazib. Khabar-khabar, cerita-cerita ni ialah barang yang boleh ditanggungkan benar atau dusta. Khabar siapa? Cerita siapa? Cerita orang-orang selain daripada Allah dan Rasul. Walaupun dia ustaz sekalipun. Lihat ni. Contoh saya kata kepada tuan-tuan, di belakang rumah tuan-tuan tu sedang berlaku kebakaran besar. Itu orang panggil khabar. Cerita. Jadi sebagai orang yang ada kepala otak yang cerdik, tuan-tuan sebagai orang yang ada akal, jangan terus terima dan jangan terus tolak. Gitu jangan terus terima. Betul ni, percaya dah ni sebab apa? Ustaz kita kan ni hak cerita. Takkanlah dia bohong. Beratlah kalau masyarakat kita kena pakai wah ni berat. Ni jadi biar ajaran sesat ni. Jangan terus telai, jangan telai terus.
Ustaz cerita mesti betul lah kau. Tak kira lah. Yang ustaz kita kan ni, tok guru kita kan ni, mursyidul am kita, syekh kita kan ni, tak ke dusta, tak ke bohong, mesti betul yang khabar selain daripada Allah Rasul tu yahtamilu sidq wal kadhib. Boleh diihtimal, ihtimal ni boleh di-argue, boleh ditanggungkan benar atau dusta. Jadi saya kata tuan-tuan, di belakang rumah tuan-tuan sedang berlaku kebakaran yang besar. Itu dipanggil bentuk khabar. Itu khabar dipanggil. Maka tuan-tuan sebagai orang yang berakal, jangan terus telan. Percaya terus. Ya ni betul ni, ada belakang kebakaran berlaku ni, telefon bomba terus. Telefon tengok-tengok tak ada. Marah ke bomba. Jangan terus terima. Jangan terus telan. Dan jangan terus tolak. Tak kira lah ustaz ni memang bohong ni, tak kira, aku tak percaya langsung dah dia ni. Jangan. Patut apa sebagai orang yang berakal, kita ni orang yang berakal, untuk memastikan khabar saya tadi itu betul atau bohong, benar atau dusta, maka berhajat kepada dalil. Kena ada dalil. Tu kita pun pergi lenggak kepala. Itu orang panggil talabud dalil. Istidlal dia panggil. Menuntuti dalil, talabud dalil, istidlal. Kita pergi hola kepala, semua kepala, lenggak tengok keluar rumah. Tiba-tibanya nampak asak. Asak tu orang panggil dalil. Kita pergi hola kepala tu istidlal. Sebab apa kita pergi hola kepala tengok tu? Sebab kita ada mata. Ada orang panggil sifatun mayustadillu bih. Sifat karakteria orang yang layak. Ciri-ciri orang yang layak, karakteria orang yang layak untuk menuntuti dalil, mencari dalil. Sebab tu dalam fiqh tu kita tidak ada orang panggil karakteria untuk mencari dalil. Maka sebab tu wajib kita taklid. Kerana dalam fiqh tu susah dalil dia, banyak. Tu oleh kerana susah, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kepayahan, kesusahan, kerumitan tu mengheret kepada kemudahan. Maka sebab tu dalam fiqh tu kita tak reti dalil belaka pun tak apa, kita taklid ulama je. Takbiratul ihram mana dalil, ingat tak? Niat mana dalil? Tu doa iftitah mana dalil? Fatihah mana dalil? Rakaat sujud mana dalil? Mampu gerah nak kena ingat, nak kena tahu belaka setiap dalil tu. Maka sebab tu susah tu menyebabkan dimudahkan kita dengan hanya taklid ulama cukup. Ulama dah mengetahui dalil, kita taklid dia pada makna kita juga tahu dalil. Gitu. Adapun dalam usuluddin tak boleh itu. Kerana dalil dia sangat mudah. Itu ni. Maka sebab tu wajib kita kena mujtahid dalam usuluddin. Dalam fiqh tak boleh mujtahid, susah. Bukan tak boleh, susah. Tu setara alim Nawawi pun mungkin mujtahid mutlak. Itu ni. Ibn Hajar al-Haytami lagi mungkin mujtahid mutlak. Mujtahid bawah lagi, mujtahid tarjih, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa. Bukan senang lah mujtahid mutlak ni. Ada pun dalam usuluddin kita pergi hola kepala semua tengok tu panggil istidlal, talabud dalil dia panggil. Kita menuntuti dalil, kita mencari dalil. Kita lihat lah, kita pun apa asal dalil. Dalil. Kenapa? Asal tu menunjukkan ada. Selu kalanya. Jadi asal tu menunjukkan adanya kebakaran. Apa lain internet sakut-sakut ni? Jadi asal tu menunjukkan adanya kebakaran. Jadi kebakaran kita berhenti kebakaran adalah ada kebakaran. Kebakaran tu orang panggil dilalah, pengertian kita reti. Jadi asap tu menunjukkan kepada api yang berada pada tempat keluarnya asap. Jadi api itu dipanggil madlul. Api itu madlul. Kemudian hak kita reti di dalam kepala otak kita tu dipanggil dilalah, pengertian. Asap tersebut dipanggil dalil. Kerja kita keluar kepala kita, pergi tengok mata, pergi buka mata tengok,
ada asak ke tidak ada asak, itu dipanggil istidlal. Baik. Tu maka barulah kita tahu, cerita khabar ustaz kata ada kebakaran tu benar, boleh diukur dengan sidqu. Dah. Tiba-tibanya pergi hala pala tak ada asap apa. Cerita tadi dusta. Itu kalau khabar selain daripada Allah dengan Rasul, maka boleh diterima benar atau dusta. Baik. Ada pun khabar daripada Allah dengan Rasul, langsung tidak boleh diihtimal benar atau dusta. Hanya benar semata-mata. Gitu dah. Benar semata-mata. Kenapa? Kerananya orang panggil khabar para rasul ni mutabaqah. Kena berbetul. Berbetul itu makna muafakat. Kena dengan hak realiti sungguh. Itu dia panggil benar. Mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Kena muafakat, betul molek segala cerita-cerita yang dibawa datang oleh mereka itu Rasul lil waqi'i, bagi apa yang sedang berlaku, apa perkara yang berlaku, realiti yang berlaku. Tak kira lah sedang berlaku, lagi akan berlaku, atau lepas dah berlaku, tak kira. Maka sebab itulah di sininya Syekh Zainul Abidin ni wak mari muafakat khabarnya khabar Rasul itu akan barang pada Allah Ta'ala. Senang. Bubuh di Allah Ta'ala lalu dah. Kenapa? Kerana tu kalau kata realiti hak berlaku bila? Berlaku sekarang ke, lagi akan ke? Ke depan hari ke? Senang-senang. Berbetulan orang panggil kena khabar mereka itu Rasul tu akan barang pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat lagu mana, Allah Ta'ala suruh lagu mana, Allah Ta'ala tegah lagu mana, lagu tu sungguh. Gitu sungguh. Tak ada saling, tak ada sikit pun berbeza, tidak ada. Bukan kata Allah Ta'ala suruh semaya 5 waktu, Nabi Rasul dia cerita kena semaya 3 waktu. Dah. 5 waktu sungguh. Allah Ta'ala, di Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala kehendak dan Allah Ta'ala suruh dengan 5 waktu. Di Rasul cerita pada kita pun 5 waktu sungguh. Tu gapo Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala tegah di dia begitu. Lagu tu sungguhlah Rasulnya menyapa. Gapo dia Allah Ta'ala buat pada umat-umat terdahulu, lagu itulah para Rasul mencerita kepada kita umat sekarang ni. Jadi tidak ada sikit pun orang panggil dusta, tidak ada sikit pun berlainan dengan apa disuruh oleh Allah, yang diketahui oleh Allah, yang diperintah oleh Allah, yang ditegah oleh Allah, yang dibuat oleh Allah. Tidak ada. Baik. Walau bihasabi i'tiqadihim. Ni kalau lagi tak sebut panjang lagi. Walau bihasabi i'tiqadihim. Walaupun hanya dengan sekira-kira daripada i'tiqad, keyakinan mereka itu Rasul. Lagu mana contohnya? Contohnya seperti hadis Zulyadain. Hadis Zulyadain ini satu harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya zuhur atau asar, kata setengah perawi semaya zuhur, kata setengah perawinya semaya asar, iaitu Nabi SAW semaya zuhur atau semaya asar tu 2 rakaat. Tu maka bila selesai 2 rakaat Nabi beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bila sudah Nabi SAW beri salam, maka Zulyadain, seorang sahabat yang digelar dengan Zulyadain, orang yang mempunyai panjang tangan, kedua tangan yang panjang. Ketika mana Zulyadain ketika mana selesai Nabi SAW memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Zulyadain kata ke Nabi SAW, aku sirtas salata am nasita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqasartas salata am nasita ya Rasulullah. Adakah engkau mengkosarkan sembahyang atau engkau lupa ya Rasulullah? Zulyada kata,
Rasulullah kosa ke? Kalau kosa, ada sebab ke bagi mengharuhkan kosa? Kita duduk di Madinah ni, tak ada musafir ke mana-mana. Ataupun engkau lupa ya Rasulullah. Ataupun lupa ya Rasulullah. Maka apa Rasulullah jawab? Kullu zalika lam yakun. Kullu zalika, bermula tiap-tiap demikian itu mana? Kosa pun tidak, lupa pun tidak, lam yakun. Itu. Kosa pun tidak, lupa pun tidak. Zulyadah jawab, bahkan ada salah satu daripada keduanya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun tanya kepada para sahabat, apakah benar apa yang dikatakan oleh Zulyadah? Maka sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun masuk ke dalam sembahyang, sambung lagi 2 rakaat. Daripada hadis tu, alim ulama fiqh kita memahami apa? Tidak putus muallak lagi kalau kita lupa berapa rakaat sembahyang, kita pergi sembahyang 2 rakaat. Lepas tu kita beri salam. Lepas tu berapa patahkah perkataan yang memutuskan muallak? Hadis Zulyadah yang tadilah yang menjadi tanda dhabit dia. Adapun diri Rasulullah, lupa pun tak, kosa pun tak. Betul ke gitu? Ya betul sungguh. Jadi tu tak bohong tu, bukan Rasulullah lupa lah ni, Rasulullah ni dah. Sebab Rasulullah kata kullu zalika lam yakun. Bermula tiap-tiap daripada kosa sembahyang atau lupa tu tidak berlaku kedua-duanya. Kullu zalika lam yakun. Tidak adalah kedua-duanya. Bukan aku kosa sembahyang dan bukan aku lupa. Zuhur kata asar ni 4 rakaat. Lepas tu kosa, bukan aku kosa. Dah lupa, bukan aku lupa. Lepas tu apa? Inilah para ulama faham. Oh, ini tandanya Nabi kita litasyri'il ummah, mengajar hukum kepada umat. Mengajar hukum pada umat lah tu. Jadi kalau Nabi tak buat lagu tu, bagaimana kita nak reti? Nak tahu hukum, tak reti pak sudah lah kitanya. Jadi di Nabi Rasul tu, walau dia jawab kullu zalika lam yakun, bila ditanya oleh Zulyadain, aqasarta salata am nasita ya Rasulullah, adakah engkau kosa sembahyang atau engkau lupa ya Rasulullah? Nabi pun jawab kullu zalika lam yakun, tiap-tiap daripada keduanya bukan semua sekali. Itu pun benar. Bukan Nabi dusta dak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya mursalin yang lainnya mesti tidak boleh berpisah pada tubuhnya dengan sifat sidqu. Apa? Mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Kena khabar mereka itu dengan realiti yang berlaku. Jadi kalau Rasulullah kata aku semaya 2 rakaat zuhur asar tu bukan kerana aku kosa dan bukan kerana aku lupa. Betul sungguh tu. Mutabaqah tu muafakat, kena khabar mereka itu dengan realiti yang berlaku. Apa? Realiti yang sebenarnya Rasulullah bukan qasar, Rasulullah bukan lupa, tapi Rasulullah litasyri'il ummah, mengajarkan hukum kepada umat. Baik, habis situ. Lawan bagi benar. Lawan bagi benar, maklumlah di kita bila sebut kata lawan ni makna yang melawani akan dia. Mana hak tak boleh beripun sekali dengan dia. Bila sebut kata Nabi para Rasul tu benar, tak boleh beripun di dianya apa? Dusta. Al-kizbu dalam bahasa Arab kata wa didduhu al-kizbu, dan lawan bagi as-sidqu tu al-kizbu. Lawannya yang melawaninya yang tak boleh beripun sekali dengan dianya ialah dusta. Jadi bukan macam kita ni. Kita boleh jadi benar, boleh jadi dusta pada cakap. Boleh jadi benar. Sebab tu tiap-tiap orang yang benar cakap, apakah tidak boleh kita terima dia tu berdusta pada setengah-setengah ketika? Terima. Kerana dia bukan Rasul, bukan Nabi. Sama juga orang hak dusta sama-sama bercakap, apakah kita tak boleh terima? Kadang-kadang dia bercakap benar, boleh terima juga. Kadang-kadang mesti ada juga yang bercakap benar. Jadi di manusia selain daripada anbiya mursalin,
Boleh tu beripung antara benar dengan dusta. Kadang-kadang cakap benar, kadang-kadang cakap dusta. Nah, tanya kemah agak benar lah. Tanya tak kemah agak dusta. Tu. Nah, nak pelepah ke orang mana tak tahulah nak tu ni. Musim-musim PKP ni. Tu nak litah negeri. Tanya sebab apa? Kata, tak ada apa sebabnya saya kena cocok vaksin di negeri tu lah. Padahal nak klik kapung dia. Ya dusta juga tu. Nah, orang panggil apa? Tak ada hal lah di kita manusia biasa ni. Haruh lah, orang panggil haruh pada akal lah, maknanya teripung orang panggil dua tu. Tapi pada syaratnya tegah kita dusta, bukan maksudnya syarat bagi kita berdusta, bukan. Syarat tegah. Bukan syarat bila kata itu setengah daripada tanda orang munafik lah dusta ni. Nah, alamatul munafiki salasa. Alamatul munafiki salah satu. Bermula tanda-tanda bagi orang munafik tu ada 3. Bukanlah orang ada 3 ni terus munafik masuk neraka di bawah patak api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mana tanda-tanda, ciri-ciri, kriteria. Kalau ada 3 ni bukanlah orang mukmin tu munafik, melainkan memang betul dalam hati dia tu dia kufur dengan Allah Taala. Dia menyembunyi kekufuran dalam hati, menzahirkan keislaman di lidah, itu baru munafik. Karena nifak ni dengan mana izharul Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Menzahirkan Islam pada lidah, izharul Islam fil lisan, menzahirkan Islam pada lidah, wa ikhfa'u bil kufri fil jinan, menyembunyikan dengan kekufuran tu di dalam batin hati. Itu dia panggil nifaq. Jadi kalau seorang itu memang betul-betul dalam hatinya aku kufur, aku kafir, aku bukan orang Islam, aku tak terima semaya wajib ke apa semua ni, aku tak percaya Allah ada apa semua, tapi memang kufur sungguhlah dia. Tapi lidah dia, aku orang Islam, lidah dia, hati dia, tu orang panggil munafik sungguh. Ada pun disebut oleh Nabi tanda-tanda munafik itu sebagai kita orang mukmin ni jangan kita mengamalkannya juga. Bukanlah makna bila ada tanda ni terus dia tu orang munafik. So, tu kafir di batin, mukmin pada zahir, bukan. Nak kata ni. Apa tanda munafik 3 setengah daripadanya? Ialah bohong. Iza haddasa kadzaba. Bila cakap pelawaklah lidah. Ada tu ni. Bila dia cakap pelawaklah lidah. Itu dia panggil dusta. Orang panggil alamat orang munafik. Maka di kita orang panggil hamba manusia umat biasa mukallaf ni disuruh pada syaratnya supaya bersifat dengan benar, dan ditegah pada syaratnya kita tu bersifat dengan dusta. Pada akalnya harus beripung kedua-dua di kita orang biasa, bukan maksum. Tu ustaz sekalipun dia kata wallahi saya tak buatlah benda tu. Hakikatnya Allah lah yang maha mengetahui dia buat ke tak buat. Dusta ke, bohong ke, benar ke apa yang bercakap tu. Tu kenapa? Kerana manusia biasa. Bukan ustaz ni manusia luar biasa. Apatah lagi yang tidak ustaz. Tu ustaz berbohong berlambak, nipu banyak. Kalau tidak ustaz kau lagi sangat. Tu ni. Jadi jangan kita kata ustaz ni tak okey, ya bohong, mesti betul, jangan. Tak kira siapa lah. Selain daripada anbiya mursalin, maka bohong dengan benar tu harus pada akal teripung kedua-dua di diri dia. Tu adapun para nabi, para rasul mustahil. Wa didduhu al-kizbu, dan bermula lawannya ini, dan bermula yang melawani akan dia akan benar tu al-kizbu itu dusta. Apa? Yani yang tak boleh beripung sekali dengan dia dengan benar tu di rasul ialah dusta. Apa dusta? Dia tak sebut sini dusta ni gapo. Dusta ni adamu mutabaqati khabarihim lil waqi'i. Lawan bagi benar tadi. Kalau benar tu mutabaqatu khabarihim lil waqi'i, maka dusta ni adamu mutabaqah khabarihim lil waqi'i. Tidak kena, tidak muafakat, tidak berbetulan khabar mereka itu rasul dengan realiti hak berlaku. Itu dia panggil dusta. Gini macam kita macam kita dengar orang ceramah. Tiba-tiba kita masuk masjid,
kita dengar orang ceramah. Dia kata mana? Tuan, tuan, puan, puan. Oh, sedap ya ceramah ni. Nak kemah lah. Nampak macam kemah lah. Tuan, tuan, puan, puan. Nah, lembu-lembu ni, kalau kita nak kenal lembu ni tuan-tuan, lembu ni ialah sejenis kenderaan yang beroda pak, pakai steering, guna minyak petrol. Bagi orang jahil yang anggap ya, oh gitu lembu ni. Tu bagi orang jahil. Bagi orang bodoh, orang tak kenal juga gapo hakikat lembu. Tapi bagi orang hak kenal dah lembu ni gapo, bila dengar orang ceramah kata bermula lembu-lembu ni ialah sejenis kenderaan beroda pak, pakai steering, pakai minyak petrol, dia ngilim pala, bahong ni, dusta ni. Kenapa dusta? Kenapa bohong? Kerana adamu mutabaqati khabarihim lil waqi'i. Kerana tak kena, tak muafakat, tak berbetulan cerita penceramah tadi dengan realiti hak sebenar, hak berlaku pada diri lembu hak dicerita tadi. Kerana lembu-lembu ni bukan sejenis kenderaan. Lembu ni seekor binatang berkaki empat, bertanduk panjang, makan rupuk, bertebong atas padang. Tu orang panggil lembu. Kalau dia cerita lagu tu kena ke dengan realiti hak lembu sungguh. Tiba-tiba dah yang kata lembu-lembu ni sejenis kenderaan beroda pak, pakai steering, pakai minyak petrol. Nyata bah. Jadi bagi orang yang tak reti yang anggap ya. Biar nak bodoh nak tipu itu. Tapi bagi orang reti, bahong ni penceramah ni. Nipu ni. Kazib ni. Sang pendusta ni. Kenapa ada kizbu? Ada sifat dusta pada diri dia. Apa dusta? Adamu mutabaqati khabarihim lil waqi'i. Tak kena, tak muafakat, tak berbetulan cerita dia tu dengan realiti hak berlaku. Nah, sebenar-benar lembu tu lagu mana? Seekor binatang berkaki empat, bertanduk panjang, makan rupuk, bertebah atas padang. Itulah lembu. Tiba-tiba duk cerita ke orang atas masjid, lembu-lembu ni sebuah kenderaan beroda empat, pakai steering, pakai minyak petrol. Sia. Tu dusta tu. Jadi sebab itulah kadang-kadang kalau kita jemput penceramah hak tak mengaji, hak tak tahu daripada mana ilik jatuh ilik-ilik yang mengaji di mana tak tahu, nak tiba-tiba jadi ustaz kita pun jemput dia. Kita orang awal ni memanglah anggap duk kena bodoh ke dia, kena duk tipu ke dia, duk anggap hebat ni kemah. Tapi bagi orang mengaji yang ngilim pala, astagfirullahalazim, berat ni duk kecing orang, duk tipu orang hidup-hidup ni. Sebab itulah al-ilmu minad-din. Ilmu ni bahagian daripada agama. Maka kerana tu fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, kamu kena tilik kepada siapa kamu ambil agama kamu. Tilik sini bukan tilik pada janggut, pada serban, pada jubah. Bukan. Tapi tilik pada isnadur riwayah, isnadud dirayah, wa isnadut tazkiyah. Tilik kepada sanad dia mengaji daripada siapa? Siapa guru dia? Guru dia mengaji dengan siapa? Guru pada guru dia mengaji dengan siapa? Itu dia panggil isnadur riwayah. Guru ni mengaji di Tok Guru Pasir Tumbuh. Tok Guru Pasir Tumbuh mengaji dengan Tok Guru Bunuk Payung. Tok Guru Pondok Bunuk Payung mengaji dengan Tok Guru Kenali, Pondok Tok Kenali. Tok Kenali mengaji dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Syekh Ahmad mengaji dengan Syekh Syatta, Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati. Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati mengaji dengan Syekh Zaini Dahlan Mufti Syafi'i Mekah Al-Mukarramah. Naik sampai kepada Rasulullah SAW, pada a'immah. Itu orang panggil isnadur riwayah. Jangan kita tangkap muat. Ini bahaya nanti ni. Masuk atas masjid gerang ceramah. Orang awam tak reti anggap hebat, kemah, bagus. Seolah-olah macam tadi ceramah tu kata, tuan-tuan, lembu-lembu ni sebuah kenderaan beroda empat, pakai steering, pakai minyak petrol. Hebat dah. Orang awam hebat, raya ya kemah. Tapi kalau orang alim hak kenal lembu tu gapo? Lembu tu ialah seekor binatang berkaki empat, bertanduk, makan rupuk, bertebang atas padang, yang ngilim kepala. Nyanyo kau orang masjid surau ni dikencing oleh penceramah yang penipu. Dah.
Jadi para nabi, para rasul tu tidak pernah mereka itu menipu, tak pernah. Tu walaupun dalam bentuk gurauan sekalipun. Dalam kitab besar-besar adalah disebut. Seumpama kitab Faridatul Faraid, kitab Syekh Ahmad Zain Al-Fatani disebut, orang panggil walaupun dalam bentuk gurauan, selora, bergurau, pun tidak ada para nabi, para rasul tu berbohong. Tu seperti cerita orang panggil hak masyhurnya. Seorang ajuz daripada Ansar. Atathu ajuzun minal ansari. Mendatangi akan Nabi oleh seorang perempuan tua di kalangan Ansar. Faqalat, maka berkata perempuan tersebut, ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha, doalah kepada Allah, ayyudkhilanil jannata, oleh bahawa masuklah Allah Ta'ala tu akan daku ke dalam syurga. Jadi seorang perempuan tua ni dia jumpa Rasulullah, dia minta, ya Rasulullah, tolonglah doa pada Allah supaya Allah Ta'ala memasukkan aku, makcik tua ni, orang tua ni ke dalam syurga. Faqala Rasulullah, maka jawab Rasulullah, innal jannata la yadkhuluha ajuzun, sesungguhnya syurga ni tidak masuk di dalamnya syurga oleh orang yang tua. Rasulullah bergurau tu. Rasulullah bergurau kata ni. Fazahaban nabiyyu, maka Nabi pergi. Nabi pun tu keluar. Fasalla, maka Nabi pun semaya. Nabi keluar pergi masjid lah. Maka Nabi semaya. Summa raja'a, kemudian Nabi kembali balik ke rumah. Faqala Aisyah, maka berkata oleh Aisyah, qad laqiyat masyaqqat, qad laqiyat min kalimatika masyaqqatan, sesungguhnya menjumpailah perempuan tadi tu daripada kalam engkau, kalimah engkau, perkataan engkau tu ya Rasulullah, kepayahan, sampai dia menangis. Jadi Aisyah mengadu, kata, ya Rasulullah, mocik hak mari tadi tu menangis kerana dia dengar perkataan Rasulullah kata tidak masuk syurga orang tua. Menangislah dia, menangis sungguh-sungguh. Laqad laqiyat min kalimatika masyaqqatan. Sesungguhnya berjumpa lah perempuan tadi tu, perempuan tua tadi itu dari kerana kalam-kalam engkau tu ya Rasulullah, masyaqqatan, kepayahan. Menangis ya, susah hati dia menangis, ya Allah, aku tak boleh masuk syurga ya Allah, kerana aku tua. Lalu Rasulullah kata ke Aisyah, inna dzalika kadzalika, sesungguhnya apa aku ayat tu lagu tu sungguhlah. Rasulullah tak bohong. Kenapa? Innallaha ta'ala, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala adkhalahunna, Allah Ta'ala memasukkan akan perempuan tua tadi al-jannata, pada syurga, hawalahunna abkara, Allah Ta'ala akan ubah perempuan tua tadi tu jadi muda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia bergurau. Tapi gurauan Rasulullah tu benar tak? Pasti benar. Tidak ada dusta sekali-kali. Tidak akan pernah dusta sekali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Sebab tu dia katanya mustahil atas mereka itu dusta. Yang ni mustahil dengan mana istihalah, tentu tidak. Itu dusta tu memang mustahil. Dusta tu memang perkara tentu tidak. Hak kita nak etikanya apa? Istihalah. Ini tentu tidak dusta. Ini tentu tidak perkara yang tentu tidak. Jadi kena baiki sikit lah. Orang panggil ni tasammuh fil ibarah. Mustahil atas mereka itu dusta, maknanya istihalah atas mereka itu para rasul tu dusta. Tentu tidak atas mereka itu para rasul tu dusta. Tak boleh beripung di dia para rasul tu dusta. Pasti benar, tentu tidak dusta. Dalilnya mana? Dia tak menyata dengan ni. Dia tak menyata di sini. Lepas ni baru dia nyata. Mana? Bawah tu. Lepas dia habis dah bila sifat sampai tabligh, baru dia kata, dan dalil benar segala rasul itu firman Allah Ta'ala, sadaqallahu wa rasuluhu. Gitu, sadaqallahu wa rasuluhu. Di bawah nu baru ada dalil. Jadi
kita tu tak akan bincang lagi dalil tentang siddiq. Kita akan bincang dalilnya nanti bila disebut oleh muallif musannif iaitu Syekh Zainul Abidin di bawah setelah makna selesai beliau membilang siddiq, amanah dan tabligh. Jadi dalil dia tu panjang. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita sambung lagi. Dan kedua, amanah. Jadi mana dalil Ustaz? Dalil nanti kita akan bincang pada bawah tu. Dan dalil benar segala rasul itu firman Allah Ta'ala, sadaqallahu wa rasuluhu. Itu dalil secara nakli lah tu. Yang naknya moleknya secara akli, secara akal ni apa kau dalilnya. Itu kerana mukjizat. Nanti kita akan bahas lah bila sampai di dalam perbahasan dalil wajib siddiq. Kenapa kau mesti para nabi itu bersifat dengan siddiq. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad